بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وانزل عليهم من السماء آية وظلت أعناقهم لها خاضعين كونوا مؤمنين wahai Muhammad, kerana urusan manusia tidak beriman dengan kamu. Inna sya'nu nazzil alaihim minas sama'i ayah. Sekiranya kami kehendaki, kami boleh bawa turun satu ketandaan dari langit. Fadhallat a'naquhum la khadi'in, sehingga tengkok dan kepala mereka itu tunduk terhadap ayat tadi. Sadaqallahul azim. Yang mulia saudara pengurusi yang dihormati Hayawan, keluarga, seluruhnya para hadirin sekalian. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana majlis kita malam ini dapat juga diteruskan walaupun dalam keadaan hujan. Tajuk yang kita nak mengaji malam ini ialah mengenai Isra' Mi'raj. Walaupun Isra' Mi'raj telah berlalu, tetapi oleh kerana Isra' Mi'raj ini waktu kita bercakap, waktu kita belajar, bukan sekadar kita nak tahu Isra' Mi'raj ni bila, pukul berapa Nabi kita bertolak, pukul berapa siapa. Kita tidak tujuan hak tu, kita tujuannya nak ambil perkara-perkara tertentu dalam cerita Isra' Mi'raj ini untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Oleh kerana itulah, maka walaupun bulan Isra' telah berlalu, telah pergi kira-kira seminggu lepas, tetapi kalau sekadar nak cari pelajaran daripada Isra' Mi'raj ini, bolehlah cari selama-lama, walaupun 2 bulan kemudian, walaupun 3 bulan kemudian. Kerana benar hak Nabi kita tengok di langit, dan benar hak Nabi kita tengok di sepanjang-panjang perjalanan ni bukan khusus dalam bulan Mi'raj saja, tapi kita boleh terima menjadikan pelajaran bagi kita sepanjang-panjang hayat kita. Para hadirin sekalian, mula-mula sekali sebelum daripada kita masuk dalam cerita Isra', kita tanya khabar dulu perkara-perkara dan suasana yang berlaku ke atas Nabi sebelum daripada Isra' ni berlaku. Kita buka kitab-kitab tafsir dan kita buka kitab-kitab sejarah, kita dapati bahawa satu kerusingan, satu kegelisahan berlaku dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rusing dan gelisah kerana sebahagian daripada waris dia sendiri, sebahagian daripada keluarga dia sendiri tidak beriman dengan dia. Sedangkan Nabi sebagai seorang Nabi yakin 100% bahawa siapa saja yang beriman dengan dia, orang itu lepas selamat dunia akhirat. Dan mana-mana orang yang tidak beriman dengan dia, orang itu duduk dalam keadaan bahaya di dunia, baik lebih-lebih lagi di akhirat. Oleh kerana keyakinan di alam hati Nabi sampai begitu sekali, maka dengan sendiri siapa saja yang tidak beriman dengan Nabi, sudah tentulah orang ini pasti akan bertemu dengan azab susah baik di dunia maupun di akhirat. Pusing punya pusing Nabi kita kerana orang yang tidak beriman dengan dia ni, hingga sampai ke peringkat sekali-sekala mari dalam hati Nabi nak naik atas bukit tinggi, kemudian nak terjun turun supaya mati bangat-bangat, tidak menanggung susah dan tidak menanggung rindu, kata orang. Itulah ayat Allah Ta'ala firman sekejap tadi, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Aku bimbang mu, hai Muhammad, takut-takut kamu bunuh diri kerana usia orang yang tidak beriman denganmu. Oleh kerana gelisah dan oleh kerana rusing yang menimpa Nabi inilah, dan Tuhan pun tahu bahawa hati Nabi ni rusing sungguh. Dan bila kita ni rusing dengan sendiri, segala kerja buat kita tergenala semua sekali.
Maka satu ikhtiar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan hati Nabi yang retak dan raka ni, Allah Taala jemput Nabi kita naik ke langit. Supaya linuriyahu min ayatina, supaya Allah Taala bui tengok sendiri ke Nabi sebahagian daripada tanda-tanda. Nabi dijemput naik ke langit supaya Nabi tengok sendiri benar yang dia duk cerita selama kini dan benar yang dia duk sebut-sebut kepada orang selama kini. Para hadirin sekalian, walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang telah yakin dengan apa yang dia ajar, walaupun Allah Taala jemput dia naik ke langit, tak jemput naik ke langit itu masalah lain, tapi Nabi sendiri telah yakin. Tapi Allah Taala jemput juga kerana yakin ni sendiri berperingkat-peringkat. Kita orang Islam, orang mengaji dengan orang tak mengaji, walaupun kalau banding dengan orang yang tidak Islam langsung, orang Islam itu yakin kepada agama dia, walaupun bila-bila jahil dia pun kalau banding dengan orang yang tidak Islam lagi, boleh jadi dia yakin dah. Tetapi yakin orang kampung kalau banding dengan orang yang mengaji sikit, tentulah keyakinan pada orang mengaji itu lebih daripada orang kampung. Orang yang mengaji itu pula, kalau dia mengaji banyak, serta dia amal ibadat, serta dia riadah, serta dia mujahadah dan sebagainya, keyakinan yang ada pada dia lebih daripada keyakinan orang lain. Begitulah keadaannya hal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi itu sebelum daripada dia naik ke langit itu dia yakin dah, tetapi takkanlah sama dengan apa yang dia dengar banding dengan apa yang dia lihat sendiri. Sebelum daripada dia naik ke langit, dia hanya dengar wahyu-wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Tapi setelah dia tengok sendiri di langit, sudah tentulah keyakinan pada dia lebih hebat daripada keyakinan sekadar dia dengar daripada Jibril saja. Boleh yang demikian supaya kegelisahan dan kerusingan dalam hati Nabi ni hilang. Allah Ta'ala bawa Nabi naik ke langit sendiri, tengok dengan mata lendir sendiri benda-benda yang selama ini dia hanya sebut ke orang aja. Tengok syurga sendiri, tengok neraka sendiri, tengok orang duduk dalam syurga, tengok orang duduk dalam neraka, tengok orang yang buat maksiat atas muka dunia ni, tengok orang yang buat taat di muka dunia, tengok orang yang buat pahala, tengok orang yang buat dosa dengan mata lendir sendiri. Hakika tu bila keyakinan begitu sekali hebat, bila turun di bumi ni esokkan tu, manusia nak buat apa, nak galang apa, berapa pun tak jadi masalah. Kerusingan tak timbul lagi. Apa yang timbul dalam hati ialah yakin semata-mata dan kenyataan itu lebih hebat lagi daripada dulu. Baki lagi para hadirin semua, boleh jadi satu soalan timbul dalam hati kita. Kenapa dan apa hikmah Allah Ta'ala biar Nabi kita duduk dalam keadaan susah? Bukankah Tuhan ni kuasa, Maha gagah, Maha kuasa? Dan Tuhan Maha gagah, Maha kuasa, kenapa Tuhan duk lok Nabi kita hidup dalam susah? Takkanlah tak boleh Tuhan nak paksa hati orang supaya orang masuk Islam berlaku, nak suruh Nabi ni suka. Takkanlah Tuhan tak kuasa masuk iman dalam hati saudara dia, masuk iman dalam hati musuh dia, pusing hati orang hok engkar selama kini menjadi orang yang setia dengan dia. Takkanlah tak boleh. Kalau Tuhan boleh, maka kenapa tak buat? Kenapa apa tujuan Allah Ta'ala duk lok Nabi kita hiduplah keadaan susah? Siapa teriak tangis, orang lain tengah malam buta tidur, tapi Nabi tengah malam buta tak boleh tidur, teriak tangis, sembahyang tahajud, itu dan ini, memohon ampun, memohon maaf daripada Allah Ta'ala. Kan susah kan jadi Nabi ni. Bapa yang Tuhan biarkan Nabi hiduplah keadaan susah? Kenapa Allah Ta'ala tidak buat satu ikhtiar supaya orang-orang yang kafir-kafir terus masuk Islam dengan tidak banyak percaya? Para hadirin semua, bila soalan macam ni timbul dalam hati kita, maka jawabnya banyaklah. Tapi jawapan yang molek sekali mengikut pahaman hamba sorangnya, iaitu sebab Allah Ta'ala lok Nabi kita duduk dalam keadaan susah ni, ialah supaya orang kemudian ni, orang sepupu kita ni, orang panggil umat Nabi Muhammad ni, boleh belajar daripada tindak tanduk Nabi. Nabi-Nabi ni tok guru.
Bukan tok guru orang hok sekat Mekah jadak. Dia ni tok guru orang Mekah, orang Arab, orang seluruh, termasuk orang Melayu dan termasuk orang seluruh sampai ke kiamat. Sebanyak mana manusia di muka dunia ni diminta mengaji dengan Nabi. Mengaji apa dia? Mengaji ilmu dia dan mengaji tidak tanduk dan perangai dan PA dia. Sebanyak mana perangai dan PA yang Nabi kita tunjuk masa dia hidup hari itu, perangai dan PA itu jugalah diminta kita buat. Dengan arti kalau orang zaman hari itu melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lah ni pun ataupun anak cucu kita sesok, cucu cicit kita, kalau sekali-sekala kita berdakwah ajar orang, kita mengajar orang, kita tunjuk ajar orang, kemudian orang lawan balik pula, orang canggah kita balik, ketika tu kita nak buat macam mana kalau sekira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tak pernah rusing, dia tak pernah orang canggah. Kalau canggah orang ni kena kita je, Nabi sendiri tak kena canggah, Nabi sendiri tak kena tentang, ketika tu boleh jadi kita merasa kesik benar. Orang bila orang lawan kita, bila orang tentang kita, bila orang halang kita, kita merasa kesik benar, merasa seorang yang benar, kerana tak ada contoh di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang melawan orang menentang dia. Tetapi dengan sebab Nabi kita pun ada orang lawan, dengan sebab Nabi kita pun ada orang tentang, dengan sebab Nabi kita pun ada orang musuh dengan dia, maka kalau kita lah ni orang lawan juga, orang musuh juga, orang lawan juga, maka kita tidak kesik, kita tidak kesorangan. Kita ada contoh, Nabi aku sendiri lagi, apa lebih teruk pada aku, Nabi aku sendiri lagi orang ajak gocoh, orang ajak tikam, bahkan perang ke diri dia bandar perang. Tak kalau aku lah ni walau belah mana payah sekalipun, tak siapa kau pergi kat orang bertumbuk lagi, tak siapa kau pergi kat orang ajak bergocoh lagi. Sikit sebanyak ibu juga hati kita, sikit sebanyak tenang juga hati kita, mengingat susah payah yang menipu Nabi kita. Kalau banding dengan susah payah yang menipu kita lah ni, tidak berapa banyak. Hibur dah hati kita situ. Ini satu daripada sebab mengapa Allah Ta'ala ni biarkan Nabi kita jadi lebih kurang seperti manusia biasa, ditimpa oleh kemalangan dan dirondong oleh kesusahan. Ini satu daripada hikmahnya. Walau bagaimana para hadirin sekalian, satu perkara ganjil juga Amba nak sebut malam ni, iaitu ahli-ahli sejarah tulis bahawa sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke langit, kedai Tuhannya ada dua orang. Ada dua orang umat dia, satunya Siti Khadijah dan satunya pak saudara dia sendiri Abu Talib. Siti Khadijah ni beriman dengan tok laki dia, tapi pak saudara dia hak nama Abu Talib ni tak beriman dengan dia sampai akhir. Siti Khadijah isteri dia ni kebetulan jadi apa panggil peniaga besar, saudagar besar. Di Bandar Mekah tu orang hok nak makan, minum, orang panggil lauk, pauk, beras, ketah, berapa banyaklah orang penduduk Mekah ni menopang kedai Siti Khadijah. Kerana dia ni peniaga besar. Pula yang demikian, kalau ada orang-orang yang nak marah ke Nabi, kalau ada orang-orang yang nak musuh dengan Nabi, kadang-kadang ni apa orang panggil tak jadi juga lah nak buat rancangan-rancangan jahat, sekurang-kurangnya kerana malu kotoke Siti Khadijah. Dengan sebab beras ketah duk makan kedai dia, lauk pauk duk makan kedai dia, piti mah berapa sutut suka jumpa Siti Khadijah. Maka kalau ada rancangan-rancangan jahat nak buat ke tok laki dia Nabi kita Muhammad ni pun tak jadilah kerana malu ke Siti Khadijah. Begitu juga masalah pak saudara dia. Pak saudara dia ni walaupun tidak beriman dengan dia sampai akhir, Abu Talib, tetapi satu hal peliknya, pak saudara dia ni walaupun tidak beriman dengan dia, tapi dia guna sebanyak mana tenaga yang ada pada dia untuk melindungi, untuk menolong dan untuk melindungi anak saudara dia. Piti mah dia, pengaruh dia, nama baik dia, sahabat handa dia, dia guna semuanya untuk mempertahankan anak saudara dia dan untuk menolong anak saudara dia. Dengan keadaan dia kafir, dengan keadaan dia bersyirik, pun atas dasar anak saudara, dia sokong, dia tolong juga. Jadi para hadirin semua, bila kita ingat kepada cerita Abu Talib dengan keadaan dia kafir pun dia tolong juga Nabi. Lepas tu kita teringat pada keadaan kita sekarang. Kadang-kadang sahabat handa kita, kaum kerabat kita, tidaklah pasal kafir itu tidaklah gamuknya.
Tetapi bila siapa kau pergi sokong untuk sokong perjuangan Islam ni, kadang-kadangnya lawan. Kadang-kadangnya lawan, kadang-kadang yang tentang kita merasa kecil hati kadang-kadang. Ingat pada perangai Abu Talib dengan keadaan dia kafir itu pun dia sokong Nabi Muhammad